Saya nak masuk kepada tajuk mesyuarat agung tahunan bahagian-bahagian UMNO di seluruh negara. Dah selesai. 191 bahagian. Di antara resolusi yang dibuat di dalam mesyuarat UMNO, tahunan UMNO, bahagian UMNO, yang paling menarik, yang lain tu kita tak mau tahu sangat, tapi yang paling menarik di dalam keputusan-keputusan yang dibuat dalam mesyuarat agung tahunan mereka ialah di peringkat bahagian. Ini grassroots tuan-tuan. Dan UMNO sangat-sangat kuat di peringkat grassroots dari segi suara akar umbi ini banyak sekali mempengaruhi kita kata keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat nasional. Dari 191 bahagian yang telah membuat mesyuarat agung mereka, tahunan mereka, 98 bahagian telah menolak kerjasama pilihan raya dengan Bersatu dan juga Perikatan Nasional. Itu keputusan. Hanya dua bahagian saya satu Kelantan, satu Perlis. Satu Pantai Timur yang kita tahu lah Kelantan tu siapa dia. Dan satu lagi di Perlis. Mungkin kita boleh bayangkan juga siapa yang di Perlis itu. Mereka saja kata kita kena bekerjasama dengan Bersatu dan sebagainya. Tetapi 189 yang lain menolak kerjasama pilihan raya dengan Bersatu. Ini sangat-sangat aneh. Pelik. Pada waktu sama kita tengok UMNO berada dalam kerajaan sebab dia ada dia punya menteri-menteri di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Tapi pada waktu yang sama dia tak mau bekerjasama dengan Bersatu. Saya berasa perkara ini tidak pelik ya tuan-tuan sebagai penganalisis. Saya juga membaca ada konsistensi lah istilah kita Ada macam satu benda yang istiqamah di dalam UMNO ni ketika mereka bersetuju untuk membentuk kerajaan dalam langkah Sheraton baru-baru 23 Februari baru-baru ni. 22 Februari. Apa-apa yang antara konsisten dia? Sama. Kita kena ingat Nah, ini tolong catat semua yang dengar live kita dan rakan-rakan lain Pertama, UMNO dia hanya fokus untuk buat secepat mungkin pilihan raya. Kita kena ingat. Mereka hanya fokus nak pilihan raya. Dan dia tahu dengan menjadi kerajaan makna dia bersama dengan Perikatan Nasional, dia berasa kedudukan dia lebih selesa. Itu satu. Kedua, UMNO sangat-sangat membenci Bersatu. Dan saya pernah sebut dulu, benci tapi rindu. Dia benci Bersatu, tapi dia nak kena duduk dalam kerajaan yang Bersatu yang pegang, kita kata kuasa Perdana Menteri. Jadi, konsisten dia. Satu, dia nak pilihan raya secepat mungkin. Kedua, dia tak mau Bersatu. Dan yang ketiga, dia sangat-sangat berhati-hati hubungan dia dengan PAS. Sangat berhati-hati hubungan dia dengan PAS. Di sebalik kenyataan dia menyatakan PAS adalah rakan mereka dalam Muafakat Nasional, tetapi konsisten mereka sikap berhati-hati kerana tak berapa percaya dengan PAS. Ini realiti konsistensi UMNO di dalam politik hari ini. Sebab itulah diterjemahkan tiga perkara ini dalam keputusan yang mereka buat di dalam mesyuarat ketua bahagian UMNO seluruh negara. 191, dua saja yang sokong dengan Perikatan Nasional dan bekerjasama politik nanti dengan Perikatan Nasional dan Bersatu.
Yang 189 yang lain semua tolaknya. Mentah-mentah menolak. Bahkan beri amaran dan ancaman. Apa ancaman dan amaran dia? Husi daripada UMNO yang lompat. Macam di Masjid Tanah. Macam yang macam yang di Tanah Merah, minta maaf. Dan beberapa lagi husi-husi yang dulu mereka menang atas UMNO, tetapi mereka ni juga ada katak-katak yang lompat. Karena sebab itu sekarang kerajaan ni kita kata kerajaan katak lompat. Karena mereka melompat-lompat. Ya. Dan mungkin ada yang kata sebab mereka makan daging kangaroo, sebab itu mereka ini suka melompat-lompat. Itu saya tak tahu. Itu hanya orang buat satu lawak jenaka saja apabila kartel daging ini muncul. Tak apa. Mereka ancam untuk nak lawan semua kursi-kursi yang di ballot ini. Dan mereka juga mengatakan bahawa mereka akan rampas semua kursi-kursi yang ditandingi oleh Bersatu yang menang. Makna akhirnya Bersatu ni ada apa? Itu satu. Yang kedua, kita tengok dari segi tak suka Bersatu. Mereka terang menyebut bahawa mereka tak mau jadi second class di dalam kerajaan yang ada. Sebab itulah UMNO tidak mahu tanda tangan satu sepakat dengan Perikatan Nasional. UMNO tak mahu tanda tangan sebagai sebahagian daripada Perikatan Nasional. Mereka kekal sokong kerajaan dengan maksud ada dalam kerajaan, tetapi mereka tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Ini kerana mereka merasakan Bersatu adalah ancaman kepada mereka. Ini dua parti yang bertembung ni, dua parti Melayu yang bertembung ni. Ya, kerana mereka ada agenda Melayu sahaja dalam kepala mereka. Mereka tidak ada agenda masyarakat majmuk, macam mana kita nak bina sebuah masyarakat yang bersatu padu. Walaupun ada, tetapi dia punya asas pemikirannya itu kepada satu pemikiran kaum dia. Satu pemikiran bangsa dia yang sekarang ini Bersatu pun berada atas pemikiran itu. UMNO pun berada di atas pemikiran itu. Maka mereka bertembung. Kerana UMNO merasakan Bersatu adalah ancaman terbesar mereka dalam pilihan raya umum yang akan datang. Dan sebab itulah mereka menyatakan hasrat tidak mahu bekerjasama politik dengan Bersatu kerana mereka merasakan Bersatu adalah ancaman dan mereka mesti hapuskan dulu sebelum mereka dihapuskan. Inilah saya kata parti yang kita nak harap ni. Ni yang cerita Melayu ni. Yang cerita Melayu ni nak harap apa? Mereka sama-sama bersaing. Ini bukankah makna perpecahan? Ya, kalau kita ambil Bersatu Melayu sebagai dua parti Melayu ni. Tiba-tiba dia berberontakan. Dia bergaduh. Dia berbencian sesama mereka. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Kalau bukan perpecahan Melayu ini, apa? Ini menggambarkan orang politik Melayu yang atas nama Melayu dan PAS ni yang dengan Islam dia. Ya. Yang PAS ni pula main dua kolam. Dengan UMNO dia main, dengan Bersatu dia main. Macam mana kita nak harap satu parti yang macam ni, tuan-tuan? Benda kecil macam judi pun dia tak boleh nak handle. Benda kecil macam isu-isu yang melibatkan nama baik Islam, dia tak boleh nak handle. Macam mana dia nak cakap kata dia nak bawa Islam di dalam pentadbiran kerajaan? Ya, berbanding kita yang bawa rahmatan lil alamin itu dah cakup, dah inklusif, dah progresif, semua boleh terima ni. DAP boleh terima, PKR boleh terima, bawa ke majlis raja-raja, sokong, dapat bajet pula 10 juta. Inilah masa depan Islam yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Yang inklusif dan progresif, orang semua boleh duduk dalam tu. Tapi PAS punya apa dia? Jadi kalau nak harap parti ni, dah lah tu, main dua kolam. Sign dengan Muafakat Nasional, tetapi tidak dengan Bersatu. Kahwin dengan Muafakat Nasional, ya, bini dia kahwin dengan bini dia, tapi ya dia kahwin dengan bini dia, tapi tidak dengan bini orang lain. Melayu Islam lah ni. Dia duk cerita ni, jangan duk terkejut ya kau. Ini Melayu Islam lah ni. Yang duk kata Islam terancam, yang duk kata Islam terancam ni.
UMNO dengan Bersatu bergaduh, Melayu berpecah. Tak ada pun siapa kata, ini adalah perpecahan Melayu. Saya kata, ini adalah perpecahan Melayu yang kita kena tolak. Kerana kalau parti ini yang kata bawa Melayu, tetapi sama-sama Melayu dia berpecah atas kepentingan ini. Dan parti PAS yang kata bawa Islam, tetapi tidak dengan bini orang lain. Bersetuju kahwin dengan yang lain, tidak dengan orang lain. Apa yang kita nak harap daripada mereka? Habak mai sat dekat cek. Inilah realiti yang kita hadapi. Ni daripada Melayu ni, yang Melayu. Tolong dengar yang dengar live kita ni. Dengar. Yang dengar live ni. Sebarkan. Inilah Melayu ni. Ni. Melayu. Yang kami Pakatan Harapan ni, dari segi politiknya kita tengok cantik dah. Amanah bawa Islam rahmatan lil alamin sebagai gagasan dan diterima oleh rakan-rakan. PKR membawa perjuangan yang reform sebagai teras dia dan itu disokong oleh kita. DAP, walaupun dia parti yang menyatakan sebagai parti sekular, tetapi tanggungjawab untuk mempertahankan apa yang ada dalam perlembagaan termasuk Islam adalah salah satu perjanjian kita di dalam agenda reform, iaitu menghormati perlembagaan persekutuan. Bermakna penipuan yang dilakukan selama 22 bulan ni kepada Pakatan Harapan adalah satu perkara yang sangat memalukan politik orang Melayu, yang mendedahkan mentaliti politik orang Melayu daripada UMNO, daripada PAS, yang guna isu perkauman ni habis-habisan dengan pembohongan, dengan fitnah, dan parti-parti Melayu ini boleh menarik para ulama-ulama kononnya, mufti-mufti yang hebat untuk menjadi mangsa pembodohan dan penipuan mereka kepada orang Melayu dan orang Islam dan rakyat Malaysia. Sehingga orang Islam Melayu percaya kepada fitnah dan pembodohan ini, walaupun Pakatan Harapan nak buat banyak benda yang menguntungkan Islam dan juga rakyat Malaysia secara umumnya, dengan dasar-dasar progresifnya, dasar rahmatan lil alaminnya, yang inklusif dan sebagainya, yang mereka permain-mainkan. Cuba tengok hari ini. Bila mereka jadi kerajaan atas pembohongan itu, atas penipuan itu, atas adu domba, atas fitnah itu. Inilah dasar-dasar yang sekarang ini rakyat dan orang Islam khususnya menjadi mangsa kepada sebuah kerajaan yang terbentuk atas pembohongan, penipuan dan fitnah. Dan paling besar, parti Melayu yang mendakwa mereka nak ambil alih daripada UMNO, iaitu Bersatu, adalah munafik paling besar orang Melayu. Yang duduk di dalam kerajaan, yang duduk dalam kabinet, yang tahu semua perkara ini adalah untuk kepentingan rakyat, orang Islam, orang Melayu dan juga masyarakat secara umumnya. Ini parti Melayu munafik terbesar sehingga mereka sanggup mengkhianati, mereka sanggup menikam, mereka sanggup berbohong dan menipu, dan mereka sanggup menjadi duri dalam daging. Inilah parti Melayu yang hari ini jadi kerajaan. Tuan-tuan, inilah dia yang kita duk seronok sangat ni. Sedangkan Pakatan Harapan, dasar kita adalah dasar-dasar yang progresif, yang inklusif, dasar-dasar yang melihat perpaduan kaum. Tak ada apa bentuk nuansa kita nak guna perkauman atau kebencian antara agama, melainkan kita meletakkannya dalam konteks perlembagaan. Kita letakkan yang kita perkenalkan rahmatan lil alamin. Bayangkan kalau 5 tahun kita diberikan dan kita mendapat mandat. Bukan kita macam depa, kita mendapat mandat. Bayangkan kalau kita dapat dalam 5 tahun dasar rahmatan lil alamin ini, ia akan menguntungkan orang Islam, akan menguntungkan masyarakat. Jadi saya nak balik kepada persoalan sekarang ini. Sebab itulah UMNO tak boleh berkekalan dalam keadaan ini.
Ini suara grassroots. Dan sebab itulah saya menyatakan bahawa kalau kita betul-betul nak reset balik, kita nak bentuk balik negara dengan program sembuhan negara dan juga pemulihan demokrasi, maka UMNO tidak ada pilihan. Kalau mereka nak kekal bersaing, kalau mereka nak jadi parti yang orang Melayu nak dokong mereka, saya nasihatkan kepada UMNO, tinggallah budaya-budaya kamu yang menyebabkan orang Melayu dan bukan Melayu menolak UMNO ini kerana mereka membina politik mereka atas kepentingan untuk mendapat habuan-habuan dalam kedudukan-kedudukan mereka. Dan ini yang disebut sebelumnya UMNO telah dihinggap penyakit cash is king. Dan mana-mana parti Melayu yang lain termasuk Amanah, kalau kena penyakit ini pun mereka akan hancur juga. Mereka akan rosak. Bukan saja Melayu, baik MCA, baik DAP, yang kalau mereka, baik PKR, kalau mereka merasakan pembinaan parti itu dan kuasa yang mereka cari itu adalah melalui wang dan duit ringgit untuk membeli rakyat dan parti, ahli-ahli parti, mereka silap dan parti ini tidak akan kekal lama dan mereka akan akhirnya ditolak oleh rakyat. Ya, kita tengok macam dalam PKR, geng-geng Azmin dan sebagainya, mereka hidup atas itu. Sebab itu mereka sanggup untuk menggadai kesetiaan yang selama ini mereka duduk di dalam satu perjuangan yang hebat. PAS pun akan jadi begitu. Dengan cainya, PAS pun akan menjadi begitu. Dengan kemewahan mereka bercakap Islam, tetapi bagaimana mereka menggunakan Islam itu hanya untuk kepentingan diri mereka dan kelompok tertentu. Membeli orang dengan duit ringgit, parti dengan duit ringgit. Tak akan kekal. Bubuhlah nama Islam apa-apa pun. Dan saya ingat kan, Parti Amanah pun serupa. DAP pun serupa, PKR pun serupa. Ini benda-benda besar yang kita nak reform ni. Wahai sahabat-sahabatku di dalam UMNO. Kalau hamba duk ikut perangai bersatu juga, kalau hamba duk ikut perangai PAS juga, UMNO pun akan ditolak oleh rakyat. Jadi UMNO kena reform diri dia kalau dia betul-betul ya nak kekal di dalam, kita kata, persaingan yang masa depan negara ini. Dan saya nasihatkan kepada UMNO supaya tunjukkan sikap kamu menolak bersatu itu. Janganlah main, oh masih sokong kerajaan tetapi tak mau kerjasama dengan bersatu. Apa punya sikap ni? Ni dah serupa macam PAS dah ni. Ni dah serupa macam PAS dah. Tanda tangan Muafakat Nasional tetapi sokong bersatu dan tanda tangan pula Perikatan Nasional. Apa punya orang Islam Melayu yang kita nak harap kalau prinsip dia tu pun kita tak boleh pegang. Kalau UMNO pun perangai macam tu, macam hari ni lah, tolak bersatu, tapi duduk lagi dalam bersatu. Apa sikap yang kamu ambil ni? Di mana yang kamu rasa kamu ni akan jadi parti yang akan diterima oleh rakyat, yang hari ni rakyat sudah nampak dengan UMNO punya pemimpin yang didakwa di mahkamah, 6 orang dengan dakwaan yang besar, melibatkan satu maruah orang Melayu tercabar sebagai sebuah parti Melayu. Kita nak harap apa menjadi. Jadi UMNO yang buat keputusan tolak bersatu ni, tunjuklah bukti. Tunjuklah apa yang kamu tu dah buat keputusan itu. Janganlah hanya buat keputusan dalam mesyuarat tetapi lepas itu tak ada apa-apa tindakan.